Hello, so how are you today? So me making indigenous, so I'm Alexis Wanisa. So apa khabar anda semua? Hope anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ini kita akan buat sekali lagi satu menu pernah saya siarkan satu ketika dulu dan merupakan antara satu menu yang banyak ditonton di channel saya, iaitu mencecah 100,000 penonton. So hari ini saya nak buat remake lagi, kita nak buat ikan bekasam. Ikan bekasam, saya pernah buat ikan bekasam lampam Jawa dan saya pernah buat ikan bekasam puyuh, ikan bekasam. Tetapi masih lagi yang bertanya kepada saya, komen-komen yang mereka kurang faham dan mereka nak penjelasan. Jadi saya kena reply banyak kali. Jadi hari ini kita buat long version, full version. Menyiapkan ikan bekasam menggunakan ikan yang sama, ikan lampam Jawa. Kebetulan sekarang ni musim banjir, jadi banyak dapat ikan lampam Jawa. Jadi saya akan buat lagi sekali untuk anda. Daripada A sampai Z kita buat lagi sekali supaya anda buat kat rumah dan confirm jadi kalau ikut resepi ni betul-betul Jangan ada komen yang tak faham sebab ini kita dah buat memang very clear, memang daripada siang ikan pun saya dah tunjuk sekali, okey. Jadi kepada anda semua tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyiapkan resepi saya pada hari ini, okey. Sekali lagi kita buat ikan bekasam lampam Jawa. So now let's check it out this video. So hari ni kita nak buat sekali lagi, kita nak remake satu menu yang agak popular dekat channel saya, iaitu kita nak buat ikan bekasam. Hari ni saya dapat lagi ikan lampam Jawa. Hari ni video ni saya akan tunjukkan kepada anda secara lengkap daripada awal sampai akhir proses untuk menyiapkan ikan bekasam tanpa skip sebab video sebelum ni saya buat dalam masa 5 minit, kita buat dalam tempoh yang ringkas dan cepat. So today we want to make ikan bekasam lampam Jawa, or in English they call fermented Javanese cutfish bekasam, my version Portu Jawa. Now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? So firstly kita perlukan ikan lampam Jawa. Ini ikan lampam Jawa ternak kot sebab dia punya warna merah dia sikit ni. Ikan lampam Jawa ternak kolam. Memang saya ambil saiz yang kecil-kecil sebab sesuai untuk kita jadikan ikan bekasam. Kalau ikan lampam Jawa yang besar-besar tu sedap kita makan kan, kita buat asam pedas sedap kita goreng masak gulai pun sedap Kita perlukan beras, this one is the rice. Untuk kita sangrai, nanti kita akan sangraikan dia sampai dia golden brown. Beras secukupnya, okay, beras apa-apa jenis beras. And this one is our salt, sikit garam. Dan kita perlukan sedikit asam keping. This one is the tamarind paste dalam 4 pieces Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk 7 pieces, 4 pieces ni cukup. Okay, air asam Jawa untuk kita basuhkan ikan kita bersih-bersih nanti, okay? Itu saja. So now kita nak bersihkan ikan kita dulu. Kita nak siang ikan kita ni, okay? Kita ambil satu ikan kita letak kat sini. Gunakan alat untuk siang ikan ni. Kita buang sisik dia. Juga bahagian sebelah dia kita buang. Dia punya sisik Dan kita buang sisik dulu like this. Buang dia punya sirip-sirip dia ni Dan saya suka belahkan perut dia. Okay, saya pakai gunting senang macam ni. Bahagian dalam ni kita buang bahagian perut dia kita tak mau. Kita buang. Bersihkan. Bersihkan dengan air. Dah siap satu ikan kita siang. Nampak ni dah bersih. Perut dia pun kita dah bersihkan. Nanti kita akan basuh lagi sekali. Tapi kita siapkan semua. Kita bersihkan semua. Okay. Sekarang ni ikan kita telah kita siap kita siang. Sekali kita dah siang. So kita nak kena basuh dulu. Okay. Kita basuh dulu dengan air biasa. Macam ni. Okay. Basuh bersih-bersih Sebab tu saya kata saya tunjukkan komplit Basuh bersih-bersih. Perut-perut dia ni buang supaya tak bau hanyir dan rasa ikan tu sedap Basuh bersih-bersih. Kita letakkan dekat pinggan lagi tadi. Basuhkan semua. So air ni kita buang, kita gantikan dengan air baru. Setelah kita tadarkan air, tutup air.
Masukkan asam jawa, tamarin. Tamarin kita jadikan di air asam Okay. Like this. Dan masukkan garam sikit like this. Dan sekarang kita cucikan ikan kita dengan air asam dan air garam ya, untuk menghilangkan bau hanyir dia. Okey, bersih-bersih sebersih-bersihnya ya. Bahagian dalam ni kena korek-korek sikit bagi dia, buang yang lendir-lendir dia tu ya. Kita ketepikan, okey. Sekarang kita cucikan semua, okey. So sekarang kita masukkan ikan kita dekat dalam bekas macam ni ya. So kita bagi garam dulu Kita beri offset, jangan terlampau banyak garam dia. Garam agak-agak, jangan terlampau banyak. Kalau banyak nanti dia jadi ikan asin pula Kita nak perapkan dia dengan garam sikit je. Lagi sikit. Okey, cukup. Sekarang ni kita dah gaulkan dia merata macam ni. Dia ada keluarkan dia punya jus air dia, kita buang air dia ni. Ya, kita tak mau air dia. So sekarang ni ikan ni kita kena perapkan dalam peti ais within dalam 7-8 jam 7 or 8 hours, okey. So oleh kerana saya buat malam, jadi besok pagi kita akan gunakan ikan ni. Ya. Ya, kalau banyak sangat nanti dia masin. Ingat jangan terlampau banyak garam macam kita nak goreng ikan tu, sikit je garam dia. Kalau terkurang nanti takut dia busuk okey. So we come back tomorrow, okey. Look at this, nampak ni ikan kita selepas over the night selepas satu malam kita letak kat peti ais. Nampak tu dia punya daging dia agak mengental sikit agak keras macam ni, nampak ni. Ya, nampak dia dah agak mengental. Ya, agak keras macam ni. Ini boleh letakkan beras yang telah kita tumbuk nanti, ataupun you nak basuh. Kalau you takut terlampau masin, you boleh basuhkan dulu, okey. Tapi oleh kerana semalam saya tidak letak begitu banyak garam, jadi saya akan terus sangrai kita punya beras kita, okey. So sekarang kita sangraikan kita punya beras. Ya. With the low heat fire, dengan api yang kecil kita sangraikan dia sampai golden brown, okey. Beras yang kita sangrai ni dah golden brown. Our rice is golden brown already. We fried toast around 15 minit Ya, dalam 15 minit dia dah warna pirang. So tutupkan api. Kita ketepikan dulu, kita sejukkan dulu sebelum kita boleh tumbuk, dan kita akan kisarkan dia halus, okey. Sekarang ni dah sejuk kita punya beras kita. So kita bagi dua Yang ini kita akan blendkan dia agak halus Blendkan dia halus ya. Dan yang baki ni kita akan tumbukkan Kita pakai mortar stone ni, kita akan tumbukkan supaya dia agak kasar-kasar sikit supaya nampak biji-biji lah ya. Okey, so sekarang ni kita dah blendkan dia. Nampak ni agak halus macam ni. So yang ini kita akan tumbukkan dia, okey. Using mortar stone kita tumbukkan kasar-kasar Ya, kita tumbukkan dia light-light je. Kasar-kasar. Okey. Sekarang ni dia dah agak kasar-kasar macam ni. Ya, dia dah kasar-kasar macam ni. Kita ketepikan. So sekarang ni ikan pun kita dah basuh, kita akan pekasamkan dia, okey. Okey, so ikan ni saya dah basuh sekejap je Basuh sikit je, so kita lapkan dia supaya dia kering ya. Like this. Jangan dia basah-basah lah. Ya, jangan dia basah-basah lah, nanti ada air pula kan. Berair-air pula kita punya pekasam kita kan. So kita ketepikan. Dan kita lapkan semua. Okay, ni daging ni nampak ni, dia agak kental daging dia dia tak lembik dia dah agak keras So kita siapkan semua, lap semua Okey, so sekarang ni kita susunkan dulu kita punya asam keping kat bawah ni, bahagian bawah ni. Kalau you nak susunkan selang-seli dengan ikan pun boleh. Kali ni kita susunkan kat bawah je. Okey. Kita buat besi macam ni pula Beras kita yang kasar, kita taburkan sikit. Like this.
Ya. Mie ikan kita salutkan dengan kita punya beras yang halus Beras yang halus dulu. Ya, beras yang kita kisar yang halus kita letak. Dan ya, bahagian dalam ni pun kita masukkan sikit Okey. Nampak macam tu. Dan dekat bahagian belakangnya ratakan letak secara merata Satu kita letak kat bahagian bawah, okey. Dan kita buat semua sekali okey. And do it all, okay? Okay, so sekarang ni dah jadi kita punya ikan pekasam. Kita dah letakkan beras. Yang bahagian atas ni kita taburkan, tutupkan merata Okay, like this. Alright. So it's look like this, nampak ni. Ya, dia dah sekata kita letakkan dia punya beras. Ya. Kita tutupkan. Ya, tutupkan. Ini kita kena tutupkan rapat-rapat. Nanti saya letakkan dekat bahagian atas ni plastik potongkan plastik, tutup rapat-rapat. Ya. Letakkan dekat suhu bilik dekat luar selama lebih kurang 4 hari atau 5 hari sampai dia menjadi pekasam. Lepas tu baru you letakkan dekat dalam peti ais. Tapi kalau you nak letakkan dekat dalam peti ais terus pun boleh, tetapi dia tak ambil masa cepat. Dia akan ambil masa dalam seminggu 2 minggu baru dia akan jadi pekasam. Orang suka letakkan gula merah, tapi saya tak suka. Kita buat macam ni pun dah sedap. So we come back after 1 week and 1 minggu. Setelah dia dekat bilik 4 hari 5 hari, saya masukkan dekat peti ais dan kita akan tengok bagaimana hasil dia, okey? Look at this, nampak ni. Yang telah kita packing, yang telah kita letakkan dalam Tupperware ni, dalam bekas. Ini you kena tutupkan rapat-rapat nampak ni. Saya letakkan dia plastik supaya dia rapat, kalau tidak nanti berbau dekat dalam rumah Ini you kena simpan dekat tempat yang tersorok sikit dalam bilik dalam suhu sekarang ni selama at least kurang-kurangnya 4 hari. Ya, setelah dia dah fermented, dah jadi, baru you boleh simpan dekat peti ais, baru you boleh masak lah, you boleh goreng ke, you nak buat gulai ke, terserah kepada anda. Hopefully video kali ini bermanfaat kepada anda dan anda dapat mencuba. Saya rajin, saya akan masakkan saya punya ikan pekasam ni. Bila dah jadi kita akan goreng. Jadi anda dapat tengok. Ya, kalau tidak macam ni pun dah jadi, boleh cuba kat rumah, confirm jadi, okey. We come back after 5 days ataupun 6 hari, okey, ataupun seminggu lah. This one is after 4 days, selepas 4 hari dan 1 hari dalam peti ais. So let we check. Mari kita tengok, mari kita buka kita punya pekasam kita. Look at this. Merbak haruman dia punya keluar bau pekasam tu. Dah jadi ikan kita, dah jadi ikan pekasam ni. Alright, so kita nak gorengkan. Dan saya nak makankan dengan nasi putih, ada jengkol muda ataupun jering muda dan juga kecipir kacang botol. Kita makan untuk sahur di bulan Ramadan pun sedap makan dengan nasi panas, okey. So now kita nak prepare kita punya ikan pekasam buatan I sendiri yang jadinya sedap. You must try at home, okey. Sekarang kita masukkan ikan pekasam kita gorengkan. Dengan menggunakan Kuali Legend dia kalau pakai Kuali Legend ni lagi sedap Kita perlukan bawang, cili dan juga lada merah. Kalau nak pakai lada kering pun boleh juga, okey. Balikkan, we flip over. Ya. Cili hidup ni takut dia meletup-letup Kita masukkan bawang dulu. Lastly baru kita masukkan cili hidup ni. Kalau tak nanti dia meletup-letup Sebab tu biasanya kita goreng pakai lada kering Tutupkan api. And we take it out. Kita angkatkan dulu, okey. And now ready to be eat. Kita akan makankan dia, okey. Tada!
So ini dia kita punya ikan pekasam lampam Jawa. Kita buat sendiri ikan pekasam lampam Jawa. Ini yang telah jadi. So kita akan gorengkan dia. Kita akan masak sekejap lagi. Saya akan tunjukkan pada anda. Ikan dia masih nampak segar, masih nampak elok lagi dengan taburan beras yang saya susun cantik-cantik dekat pinggan untuk kita ambil gambar, untuk kita syuting. Ini adalah ikan pekasam kita yang telah jadi dan telah kita goreng. Kita gorengkan macam ni dan kita makankan dia dengan jengkol, kecipir, kacang butol dan juga timun dan nasi panas. So let we mukbang. Mari kita makankan dia, okey? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. This one adalah kita punya ikan pekasam lampam Jawa yang telah kita goreng, yang telah kita buat lebih kurang 5 hari lepas. Macam ni nampak ni dia jadi, aroma dia sedap. Digoreng dia tak hancur sangat sebab dia masih dalam 5 hari, jadi dia tak berapa hancur. Dan kita makan dengan jengkol muda, ada kecipir dan juga timun. Dimakan dengan nasi panas, tapi dah tak panas sebab dia dah kena aircon. Jadi tak apa membuang masa, marilah kita makan. Hari ni saya makan pakai tangan. Kita rasa kita punya ikan pekasam kita dulu. Jemput makan semua. Memang bau ikan pekasam. Confirm jadi sedap. You must kena cuba. Saya dah tunjukkan resepi. Video ni panjang sikit daripada video yang sebelum ni. Complete set sampai siap goreng lagi. So tak pun membuang masa, kita ambil sikit dapat isi dia lembut, soft and tender. Memanglah ikan pekasam ni ada bau ikan pekasam kalau tak bau ikan pekasam tu bukan ikan pekasam ni Makan dengan bawang goreng dan juga cili, jengkol. Ni lawan dia. Enak. Menu tradisi. Menu tradisi orang zaman-zaman dulu yang masih lagi malar segar. Walaupun ikan ini dibusuk, bukan ikan busuk tapi dipekasamkan begini. Ini dia punya tulang-tulang. Sebab tu kita kena makan pakai tangan supaya kita dapat rasa tulang-tulangnya. Jadi kita kena buang. Ya, dan kita makankan Mungkin video ni ditayangkan sepenuh bulan Ramadan. Kalau tak ada lauk, you boleh berbuka puasa macam ni je. Ini pun dah sedap. Ataupun you boleh buat makan sahur Macam ni lah. Sedap, kenyang, berhasiat. Ya, macam saya buat ni tak payah letak gula Melaka ataupun gula Jawa Sebab macam ni dia pun dia dah rasa dia punya isi daripada ikan pekasam tu dia dah keluar sendiri Dipekasamkan dengan beras. Rasa dia memang dah setting kat situ. Kalau you letakkan gula Melaka, takut dia akan kalau kita goreng takut dia macam rasa payau masam macam tu So, ada kan kadang-kadang you beli ikan pekasam, you goreng dia rasa macam payau masam. Dia tak rasa macam ikan pekasam. Okay, so kepada anda semua, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isam, untuk anda semua. Bye.